Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk subtopik 4.3 dan juga 4.4 iaitu protein dan lipid. Okey, yang pertama kita akan tengok apa hasil pembelajaran ataupun apa yang harus diketahui oleh pelajar di akhir pembelajaran. Yang pertama, pelajar dapat menyatakan unsur yang terkandung di dalam protein dan juga lipid serta mengelaskan jenis-jenis lipid dan juga protein serta akhirnya dapat menyatakan kepentingan bagi protein dan lipid di dalam sel. Okey, yang pertama kita akan tengok protein dulu. Okey, so protein sebenarnya terbina daripada unsur nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen. Itu adalah 4 unsur utama yang membina protein. Selain itu ada 2 unsur lain yang membina protein iaitu sulfur dan fosforus. Okey, protein terdiri daripada polimer yang dinamakan sebagai polipeptida. Maksudnya protein yang berantai panjang yang dibina daripada monomer iaitu rantai pendeknya yang kita kenali sebagai asid amino. Okey, so maksudnya bentuk pada ringkas bagi protein sebenarnya adalah asid amino dan bentuk paling kompleks adalah polipeptida. Okey, so kalau kita tengok kat sini, 2 molekul asid amino bertindak balas secara kondensasi. Bila kondensasi maksudnya menyingkirkan air, sebab tu kita tengok hasil dia ada air kat situ, menghasilkan dipeptida. Ataupun kita balikkan dia, dipeptida tadi bertindak balas dengan air, so ada air kat situ, so hidrolisis lah, hidro bertindak balas dengan air menghasilkan polipeptida lah. Okey, kepentingan protein yang pertama, membina sel baharu, membaiki sel atau tisu yang rosak, sintesis enzim, protein, hormon, antibodi dan juga hemoglobin serta membentuk bahan binaan seperti keratin, maksudnya membina rambut lah, kolagen di kulit contohnya, ataupun mungkin juga dirawat. Okey, kelas protein, kita ada 4 kelas utama untuk protein. Yang pertama, protein primer, iaitu contohnya adalah asid amino, protein sekunder keratin tadi, contohnya rambut lah yang mempunyai keratin, ataupun sutera. Okey, protein tertier, enzim ataupun hormon. Dan protein yang paling kompleks adalah karotina iaitu hemoglobin. Okey, lipid. Lipid terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen, sama seperti karbohidrat. Okey, ianya merupakan sebatian hidrofobik. Kita dah tahu dah sebelum ni. Hydro air, phobic, phobia. Maksudnya tidak suka air, tidak larut air lah. Itu lipid. So dia larut dalam alkohol sebab tak larut dalam air kan. Okey, so kalau tengok kat sini, gliserol bertindak balas dengan asid lemak. 3 molekul asid lemak secara kondensasi menghasilkan 1 molekul triglycerida dan 3 molekul air. Ataupun kalau kita balikkan persamaan ini, triglycerida bertindak balas dengan air. Bila bertindak balas dengan air maksudnya hidrolisis, menghasilkan asid lemak dan gliserol. Okey, jenis lipid kita ada 4 sebenarnya. Lemak, fosfolipid, steroid dan juga lilin. 4 jenis lipid. Okey, kita tengok lemak dulu. Okey, lemak terbahagi kepada 2 iaitu lemak tepung dan juga lemak tak tepung. Okey, apa beza lemak tepung dan lemak tak tepung? Okey, itu yang kita akan lihat sebentar lagi. Okey, so kita tengok lemak tepung dulu. Lemak tepung sumbernya daripada haiwan, contohnya mentega. Kerana mentega diperbuat daripada susu. Okey, so itu adalah lemak haiwan. Dan umumnya kita tahu, bila lemak tepung sumber daripada haiwan, pada suhu bilik berbentuk pepejal. Sebab tu biasanya lemak tepung ni dia dalam bentuk pepejal. Okey, lemak tak tepung pula sumbernya adalah daripada tumbuhan dan bentuknya adalah cecair pada suhu bilik. Contoh minyak yang terhasil daripada tumbuhan ialah minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kacang soya ataupun mungkin minyak zaitun. Itu semua adalah lemak tak tepung kerana sumbernya asalnya daripada tumbuhan. Okey, lemak contoh lipid yang kedua ialah lilin. Lilin terbina daripada lemak dan alkohol dan bersifat kalis air. Sebab tu air tu sebab macam molekul air kat situ tapi ada pangkak kat situ. Tu maksudnya dia kalis air. Air tidak dapat meresap.
Kat mana kita biasa jumpa lilin ni sebenarnya semula jadi? Di permukaan daun. Okey, fosfolipid yang ketiga. Kalau tengok kat situ, FOSF saya besarkan kat situ kerana terbina daripada fosfat sebenarnya. Fosfolipid terbina daripada fosfat. Dan juga asid lemak, sebab ada asid lemak kat situ, L tu. Dan gliserol, itu yang membentuk fosfolipid. Okey, seterusnya steroid, sebatan lipid yang tiada asid lemak. Okey, dia lipid tapi tak ada asid lemak. Okey, contohnya adalah kolesterol dan juga hormon lah. Contoh hormon testosteron, estrogen, progesteron, itu semua adalah hormon. Itu lemak jenis steroid, lipid jenis steroid. Okey, kepentingan lipid dalam sel. Okey, sebagai simpanan tenaga, penyebab haba dan memastikan kestabilan membran plasma. Serta kolesterol juga bertindak balas sebagai untuk mensintesis hormon steroid.